Hello guys, apa khabar? Selamat kembali ke Lima Rencah, Lima Rasa dan anda sekarang bersama saya, Syaz. Tema kita untuk minggu ini adalah hidangan kampung. Yang pertama kita akan masak pisang muda goreng cili dan kelapa. Yang kedua, sambal jantung pisang. Yang ketiga, ikan masak tempoyak belimbing buluh. Dan yang keempat, ayam masak ikan masin cili kering. Dan last sekali, kuih bakar pandan. Anda bersedia? Jom kita masak. Resipi pertama dalam kita punya tema hidangan kampung saya akan buat pisang muda goreng cili bersama dengan kelapa. Apa kita nak kena buat adalah kita nak buangkan kulit dia. There we go. Kupaskan bahagian kulit luar. Kita potongkan dia, ya, lebih kurang saiz begini, ya. Okay, now saya dah panaskan minyak dekat sebelah sini. Kita nak gorengkan kita punya pisang. Sambil dia tengah goreng lagi, kita akan mula untuk buatkan kita punya bahan tumbuk. Saya ada bawang merah, bawang putih. Okey, pisang kita dah boleh naik dah. Bila kita dah keluarkan, kita buburkan sedikit garam supaya garam tu akan meresap ke dalam kita punya pisang. Kepada ni sedikit cili padi. Kita mula tumbuk dulu sikit-sikit sebab batu lesung ni tak besar sangat. Kita akan tambah sedikit cili merah. And in. Nah, sini saya ada udang kering yang saya telah rendamkan sebentar. Udang kering in. Dan tumbuk juga. Ya, kita tak payah tumbuk sampai dia menjadi paste yang terlampau fine, halus. Ya, kasar pun tak apa. Saya rasakan saya nak tambah lagi pisang lah. Sebab paste kita banyak. Alright. Same thing, potong. Sambil pisang kita tengah digoreng, saya nak tumiskan kita punya paste yang telah ditumbuk itu. Sedikit minyak daripada yang sedang menggoreng pisang tu. Masukkan ke dalam wok. Oh, bersedia ni. Asap ni pedas. Ya, sebab kita ada cili padi kat dalam. Sekarang kita akan masukkan kita punya kelapa parut. Toskan dia bersama kita punya rempah supaya kelapa tu penuh dengan rasa-rasa yang kita masukkan tadi. Now, saya akan masukkan sedikit garam tapi jangan banyak ya, sebab bila kita tumbuk tadi kita dah bubur garam. Kita nak sedikit air, ya, supaya bila kita masukkan pisang nanti dia senang untuk incorporate. Kita punya pisang pun kita boleh masuk dah. There we go. Now, taste. Woo. Nice. Oh, that smell. Dengan udang kering dia, dengan manisan sikit daripada kelapa. Absolutely delicious. Kita boleh tutupkan api dah dan sedia untuk hidang. There we go, ladies and gentlemen. Ini dia pisang muda goreng cili bersama dengan kelapa. Enjoy. Resipi yang kedua kita, sambal jantung pisang. Sini saya ada jantung pisang yang lapisan luar dia saya dah kopek keluar. Dan saya rendamkan di dalam air garam. Bila kita rendam dalam air garam, air itu akan sip inside all that lapisan jantung pisang ni dan hopefully try to prevent, ya, cuba mengelakkan daripada dia menjadi hitam. Sini saya ada air yang sedang mendidih. Dalam saya pun dah bubur garam, garam pun banyak juga. Dan saya bubur 2 keping asam keping. Sekarang kita akan terus masukkan ke dalam air yang mendidih ini. Pastikan dia submerge, ya, dia tenggelam dalam air. So kalau perlu tindihkan sesuatu untuk pastikan dia tidak floating around. Okey, kita akan rebuskan selama 20 minit hingga 30 minit. Sambil kita tengah rebus ni, saya nak sediakan saya punya bahan-bahan untuk sambal kita. Okey, kita ada bawang merah. Masukkan ke dalam lesung. Dan kita akan masukkan sedikit bawang putih juga. Ya, cili padi, again.
Saya suka pedas. Tapi kalau anda lagi suka pedas, tambahkan lebih lagi pada 2. Boleh juga, tak ada masalah. Ikutlah selera anda. Cili merah, kita nak buang biji dia. There we go. Nice. So, ini saya tumbuk dulu supaya ada ruang dalam kita punya lesung yang cute ini. Ini sebab kita temakan hidangan kampung. So, semua saya guna tumbuk lah. Untuk khas untuk you. Kalau tak, saya dah masuk blender dah ni. Tapi memang saya setuju ya, kalau tumbuk ni dia memang rasa dia lain sikit, dia lebih kasar sikit dan itu membuatkan dia lebih sedap lah. Alright, so sekarang kita nak mula tumiskan kita punya bahan-bahan tumbuk tadi. Saya ada sikit belacan yang saya nak masukkan. Ya, belacan ni akan memberikan umami rasa. Ya, kita hancur-hancurkan belacan ni supaya dia jadi nice and wangi ya. Sekarang kita akan masukkan bahan-bahan yang telah ditumbuk. Okey, nanti bila kita keluarkan kita punya jantung pisang, ya, kita keluar, potong terus kita masuk ke dalam kita punya sambal ni ya. There we go. So, inilah dia. Ya, rupa dia tak hitam langsung. Cara potong terpulang pada anda, cara anda suka potong. Tapi biasa apa saya akan buat, saya akan potongkan setengah dahulu. Dan bila dah potong setengah, kita potong. There we go. Dan terus masukkan. Ya, sebab kalau kita tinggalkan di luar, once again dia akan oxidize. Masuk, buka api balik, kacaukan dia. There we go. Pastikan dia semua sebati ya. Serai. Ketuk sikit. Masuk. Daun limau ni saya nak hiriskan dia. Saya nak tambahkan sedikit air ya untuk incorporate everything together. Secubit gula. Saya nak bubur sedikit limau. Buburkan jus, kacau dan kita dah boleh hidang. There we go. Nice. And there we go. Resepi sambal jantung pisang. You should try it. Dia memang sedap. Masin, masam, pedas. Ini kalau kena dengan nasi ni. Okey, kita ke resipi yang seterusnya iaitu ikan patin masak tempoyak belimbing buluh. First kali apa kita nak kena buat adalah untuk blendkan kita punya bahan ya. Bawang merah. There we go. Masukkan ke dalam blender. Mesti ada kunyit hidup. Tak ada kunyit hidup, baik tak payah buat. Okey, cili padi. In. Cili merah. Seperti biasa, buangkan biji. Okay, in. Right, ini kita nak masukkan sedikit air dan blendkan bahan-bahan ni ya. Nah, masuk ke dalam periuk. Tambahkan air. Nice. Bahan-bahan yang lain kita akan masukkan. Kita ada belimbing buluh ni. Belimbing buluh saya akan potongkan separuh. Ya, supaya cepat sikit dia keluar dia punya rasa masam-masam tu. Dan juga dia masak dengan cepat juga. Kita nak tambahkan juga kita punya tempoyak. Bau dia too strong. Too strong. Saya akan masukkan juga sedikit serbuk kunyit. Now, saya nak masukkan bahan yang saya biasa tak jumpa dalam orang punya ikan tempoyak atau ikan patin masak tempoyak ni adalah timun. Saya pernah cuba akak ni masak, dia punya ikan patin masak tempoyak memang sedap bila dia buburkan timun ya. Dia merubahkan dia punya rasa tempoyak tu ataupun kuah dia ada rasa yang sesuatu yang fresh ya untuk balancekan lemak daripada tempoyak itu. Okey, kita nak bagi dia mendidih, merenih sebentar untuk semua flavor-flavor dia sebati. 10 minutes. So sekarang kita nak rasa kita punya kuah.
Okey, kita perlukan garam. There we go. Okey, dan now kita nak masukkan kita punya ikan dan juga daun kesum. Saya dah turunkan api ya sebab saya tak nak api dia besar sangat. There we go. Ya, dan pelan-pelan, dengan pelan-pelan kita masakkan kita punya ikan. Okey, now daun kesum. Saya suka aroma daun kesum, so saya akan lebihkan sikit. Okey, dan now kita nak masakkan ikan saja. Okey, kita nak masakkan ikan lebih kurang dalam 10-12 minit. Asalkan ikan dah masak, kita dah boleh hidang. Oh, there we go. Bau dia. Sedap. Dan timun sikit. Kuah dia. Belimbing dia sikit. There we go. Nice. Okey, saya ada sedikit daun ketumbar ni. Kita nak garnishkan dia. Alright, so ini dia resepi ikan patin masak tempoyak belimbing buluh yang kita tambahkan timun. Alright, saya harap anda akan cuba resepi ini, memang sangat-sangat senang but absolutely sedap. Okay, jangan ke mana-mana, saya nak kemas dulu dapur dan kita akan sambung dengan resepi yang seterusnya. Alright, so sekarang kita akan mulakan dengan resepi ayam masak ikan masin cili kering. Okey, sini saya ada clay pot yang saya nak bubur sedikit minyak. Saya pun dah panaskan dia. Sambil minyak tu tengah panas, saya nak potongkan saya punya halia. Okey, halia masuk, bawang putih crush dan masukkan juga. There we go. Can you smell that? Saya gunakan clay pot sebab clay pot ni akan masakkan kita punya ayam dengan lebih enak lah ya, sebab dia akan trapkan semua heat dan juga flavor di dalam clay pot ni. Tapi kalau anda tak ada clay pot, tak apa, boleh gunakan dapur biasa ataupun pot biasa boleh juga ya. Alright, there we go. Nice. Sekarang saya akan masukkan kita punya ikan masin. There we go. Masak sampai ikan masin tu kering dan garing ya sebelum kita masukkan barang yang lain. Sini saya ada sedikit cili kering yang telah direndam sebentar supaya dia tidak hangit lah bila kita gorengkan dia. Oh, bau dia, ikan masin, halia, cili, mesti sedap. Sekarang kita akan masukkan kita punya ayam. Ya, ayam ni telah dipotong kecil-kecil supaya senang dia masak. Tapi bukan saja senang dia masak, tetapi flavor dia senang untuk masuk kepada isi ayam kita juga ya. Cantik. Now, bila kita dah masukkan ayam, saya akan masukkan kita punya sos. Saya ada sos yang pertama, sos tiram. Sos yang kedua kita akan masukkan adalah sos kicap manis. Ya, kicap manis ni sebab kita dah masak dengan ikan masin, so saya buburkan kicap manis untuk balancekan balik dia punya rasa. Dan kicap manis pun akan memberikan color yang cantik ya. Sedikit kicap pekat, ini karamel ya. Sedikit air dan sedikit garam. Jangan banyak sangat sebab kita dah bubur ikan masin. Now kita cuma perlu kacaukan sedikit. There we go. Tutup dengan clay pot. Kecilkan api sikit supaya dia tidak hangit. Dan biar. Dari masa ke semasa buka clay pot ni dan kacaukan saja supaya bawah dia tidak hangit. Okay? Alright, sekarang kita buka dan check ya. Wallah, look at that. Nice. Kuah dia pun dah likat. Absolutely beautiful. Ayam pun dah masak. Kita taste. Oh, memang sedap. Ada rasa ikan masin, ya, manis-manis daripada kicap manis dan juga rasa pedas dia kat belah hujung sebab kita bubur cili kering kan. Now. Last sekali sedikit daun ketumbar. Ini kita just rough chop saja. There we go. Nice, dan kita letakkan dekat atas. Ya, so bila makan nanti dia kacau semua sekali dan dia makan penuh dengan flavor. Ini dia resepi siap ayam masak ikan masin dan cili kering. Enjoy.
So, untuk episod ni kita ada Kartika. Dia seorang Insta famous influencer yang akan menunjuk saya cara untuk buat dessert. Apa khabar Kartika? Alhamdulillah, sehat. Hari ni saya akan ajar chef cara nak buat kuih pandan bakar. Sekarang langkah pertama Kartika, apa kita kena buat? First, kita panaskan oven dulu. Okey, potong kecil-kecil daun pandan. Kita nak blend dia. 250 ml, masukkan daun pandan. Okey. Dan tapis air dia ya. Kita nak jus dia. Cantik air dia. Nice and colourful. Kita perahkan dulu air-air dia, jangan bazir. Lepas tu masukkan 2 cawan santan. Okey, saya akan masukkan sedikit demi sedikit sebab saya gunakan hand blender. Saya rasa itu lebih mudah. Masukkan tepung boleh Boleh. Masukkan tepung. Saya gunakan hand blender sebab saya punya blender jug ni kecil. Gula. Dan sedikit warna ya. Alright, sedikit. Oh, kita boleh nampak dia punya colour terus berubah ya. Sekarang kita nak masukkan telur. Telur dia kata 3 biji. 1. Ini kalau telur kecil masukkan 4 lah. Tak kisah. Okey. Okey, oven tadi dah panas. Beri sedikit minyak. Sapu dekat loyang. Okey. So ni, saya dah berus dengan minyak. Masuk oven ya. Dalam 2 minit. Okey. So saya ambil loyang saya. Okey, saya rasa minyak dah panas. Masukkan adunan Tapis dulu. Tapiskan. Betul tak cara saya buat ni? Ya betul. Agak-agaklah besar loyang macam mana. Kalau nak tinggi boleh buat banyak sikit. Okey, saya rasa saya punya agak mungkin ada 1,5 inci. Kita nak sama-sama masak time dia dengan Kartika. Adui. Panas. Saya terlupa yang kita masukkan dalam oven. Okey, sekarang masuk oven. Oh, tabur bijan Tabur bijan. Saya tak ada bijan kat sini. So saya masukkan saja. Tepi-tepi masuk bijan, tengah-tengah tabur, memang tabur merata-rata lah. Okey, masuk dalam oven Masuk dalam oven. Tekan masa 50 hingga 60 minit lah. Alright, Kak, saya punya rasa dah siap dah. Kejap. Walah. Woohoo! Tengok ni, Kak. Ni kita boleh potong dah. Kena tunggu sejuk dulu baru boleh potong. Kalau tak nanti kuih dia hancur. Terima kasih banyak-banyak Kartika ya untuk luangkan masa ni daripada London ni, jauh ni. Dan kita hantarkan semua love from Malaysia. Bye. Okay, bye-bye. Jumpa lagi. Alright, so kita punya kuih ni pun dah sejuk dah. Saya nak keluarkan. Alright, so kita boleh keluarkan. Wow. Sekarang saya nak terbalikkan dia. Beginilah. Walah. Potong dulu. Okey, dan kita nak hidang. Alright, so inilah dia resepi kuih bakar pandan ya daripada Kartika. Memang sedap. Korang kena try. Alright, so kita pun dah selesai masak 5 jenis masakan. Yang pertama, pisang muda goreng cili dan kelapa. Settle. Yang kedua, sambal jantung pisang pun settle. Ikan patin tempoyak belimbing buluh pun siap. Kita punya ayam masak ikan masin cili kering dah settle pun. Dan last kali, kuih bakar pandan. Done. Alright, saya harap hidangan-hidangan ni dapat memuaskan keinginan anda untuk rasa kampung. Ciao guys, stay safe.